Jadi kita inilah untuk topik yang pertama ni, berkaitan dengan syahadah ni, saya harap difahamilah syahadah adalah satu kalimah syahadah tapi mengandungi dua bahagian, iaitu bahagian penafian bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan hanya Allah, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah. Dan apabila iman kita teguh, iman kita kukuh dan kepercayaan kita kuat kepada kalimah syahadah ini, tidak akan ada perkara yang boleh menggugat keimanan kita. Datanglah ombak badai macam mana ribut taufan sekalipun, kalau kita beriman kepada kalimah ini dengan iman yang jelas dan benar, kita tak akan rasa ragu-ragu lagi. Kita tak akan rasa lagi bahawa benda ni baik, apa salahnya? Tak. Kalau benda tu tak mengikuti panduan yang Allah turunkan, yang Nabi jelaskan, senang je. Kita say no saja. Okay? Ada banyak panduan dalam Islam, ada banyak perkara-perkara yang Nabi suruh kita buat dalam Islam ni yang tak habis lagi kita buat. Jadi tak perlulah kita nak menambah-nambahkan lagi ajaran-ajaran yang telah ada. Kan? Nabi suruh kita banyakkan berselawat pada hari Jumaat. Jadi kita pun pergi tambahkan lagi, kalau boleh selawatlah 20,000 kali. Tak ada ketetapan bilangan untuk berselawat kepada Nabi. Cuma digalakkan berselawat pada Nabi setiap hari Jumaat kerana ganjaran tu besar. Jadi kita selawat sajalah. Tak perlu kita nak letakkan had bilangan. Kan? Itu salah satu tanda lah. Kita nak mencintai Nabi, nak mencintai Allah dan nak faham kalimah syahadah ni bukan hanya sekadar di bibir sahaja. Bukan hanya sekadar kita buat pandai saja. Macam ni cara aku sayang kan, cara masing-masing. Tak ada boleh kata cara masing-masing, sebab ibadat dan panduan ni telah Allah turunkan. Dia macam kita pakai Waze lah ataupun Google Maps kan, nak pergi ke satu destinasi. Kita percaya kepada Waze tersebut. Nak pergi ke mana? Ke Perlis. Kita pun buka Waze tu. Kita tak kenal Waze tu kan, tapi Waze tu telah bagi panduan. Sebab tak pernah lagi Waze tu dia bawa kita jalan yang salah. Maka kita pun ikut saja. Sebab kita tahu Waze tu adalah petunjuk. Kan? Tapi kita tak tahu, kita tak kenal petunjuk tu macam mana. Tapi setakat ni dia tak pernah lagi menyusahkan. Dan akhirnya kita pun sampai ke destinasi. Apatah lagi Al-Quran kan? Al-Quran ni Allah dah approve dah. Allah dah tentu sahkan, Allah dah confirmkan dah bahawa Al-Quran ni memang petunjuk yang benar untuk kamu menuju akhirat, untuk kamu menuju berjumpa dengan aku nanti, untuk kamu mencapai kebahagiaan, untuk kamu berjaya, untuk kamu masuk syurga. Inilah Al-Quran, inilah panduan. Dan kita try untuk cari panduan yang lain kan. Maknanya problem lah dengan kita punya akidah. So kita tengok perkara yang seterusnya lah. Perkara yang membatalkan syahadah. Okay. Perkara yang membatalkan syahadah, pertama, dah pergi ke belum? Rasa macam dah pergi kita ringkas sikit lah. Iktikad, ni saya sebut bahasa Melayu lah, iktikad. Kalau bahasa Arab dia disebut i'tiqad. I'tiqad. I'tiqad ni maksudnya menghina atau memperkecil-kecilkan sesuatu yang dimuliakan oleh agama seperti nama Allah yang mulia, sifat-sifat Allah, Al-Quran, hadis Nabi, hukum syarak, rasul-rasul, perintah serta larangan dan sebagainya. Yang kedua, perbuatan, sujud atau tunduk kepada berhala secara pilihan sendiri bukan kerana terpaksa. Yang ni yang jelas lah memang kita nampaklah secara jelas yang dia menunduk kepada berhala. Berhala tu kalau zaman dulu kita nampak jelas lah, contoh macam patung kan. Tapi zaman sekarang kita dah ada berhala yang tak jelas. Contoh apa? Berhala yang tak jelas. Kita punya masa yang kita habiskan banyak dekat games. Masa yang banyak kita habiskan dekat hobi kita. Masa yang banyak kita habiskan terhadap kita punya passion kan. Kita punya semangat, kita punya minat, kita punya cita-cita. Kita banyak habiskan kat situ. Sehingga mengabaikan perintah Allah. Itu dianggap sebagai berhala lah. Menghabiskan masa di media sosial, menghabiskan masa dengan makeup, dengan apa lagi. So kenalah kenal pasti berhala zaman sekarang ni. Kadang-kadang tak perasan kan, tapi benda tu telah melarikan kita punya fokus terhadap ibadah kepada Allah. Maka itu dianggap sebagai berhala lah. Okay? Cuma mungkin ia tak jelas, kita tak nampak, benda ni tak obvious sangat kan.
So kena hati-hati. Diam, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Tu pun bahaya juga Kita dah nampak kemungkaran tapi kita diamkan. Kita dah nampak kawan kita tu, paling jelas contohlah, kita nampak dia minum arak ke, kita nampak dia berzina ke kan. Benda tu kita jelas nampak benda haram tapi kita diamkan. Ada juga benda tu halal tapi kita tak galakkan untuk buat kan. Kita tak mengimarahkan. Itu pun bahaya juga kena berhati-hati. Jadi sebenarnya dalam Islam ni dia bukan agama yang nafsi-nafsi ataupun agama yang okey engkau dah soleh kan, engkau soleh seorang-seorang. Kau dah solehah kan, engkau solehah seorang-seorang. Tak ada. Dia adalah agama yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Pasal apa? Sebab kalau kita diam boleh jatuh dalam perkara yang membatalkan syahadah. Jadi bahaya tu. Pasal tu salah satu tanggungjawab saya juga. Walaupun benda tu mungkin orang kata pahit untuk ditelan kan. Kadang-kadang kita kena sampaikan. Tapi kita kena tengok jugalah keadaan. Kalau keadaan itu tidak menggalakkan kita untuk berkata-kata benar, kita ada 3 pilihan kan. Pertama, kita boleh ubah dengan kita punya kuasa. Contoh kalau sebagai seorang pensyarah, dia nampak anak murid dia buat kemungkaran. Okey, dia boleh tegah dengan kata-kata dia, dengan kuasa dia kan. Maknanya dia boleh arahkan, okay, student ni buat macam ni untuk membaiki dia punya kesilapan. Okay. Yang kedua, kalau tak mampu kan dengan kuasa, tak mampu, boleh kita cegah dengan apa? Dengan kata-kata kita lah. Maksudnya mungkin kita boleh bertegur dia, boleh bercakap, kita boleh slow talk dengan dia kan. Yang ketiga, kalau tak mampu juga slow talk, tak mampu juga tegur, kita kena bencilah perkara tersebut dalam hati. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Itu sebab apa? Sebab nak elakkan daripada terjerumus dalam perkara yang membatalkan syahadah. Sayanglah kan, kita dah ibadat, nak buat ibadat ni kadang-kadang kena berusaha juga kan. Mujahadah juga ni, nak bangun solat subuh, nak solat isyak, solat maghrib, solat zuhur dan sebagainya. Dah buat amal-amal ibadat, tiba-tiba ibadat kita tak diterima. Kerana apa? Kerana telah kita punya syahadah tu terbatal disebabkan oleh beberapa perkara yang kita tak perasan kan. So kena berhati-hati. Dan perkara yang seterusnya yang membatalkan syahadah adalah dari segi perkataan. Perkataan pun bahaya juga kan. Buat perkara yang perkataan tu boleh menjerumus kepada inilah perkataan tersebut boleh menjerumus kepada kekafiran kan. Macam contoh dalam contoh-contoh yang paling kena apa, contoh yang paling banyak kita nampak selalunya dalam drama lah kan. Dia berlakon je kan, dia berlakon, tapi berlakon tu kena hati-hatilah sebab apa yang dia lafazkan tu bukan satu lakonan. Walaupun skrip tu adalah lakonan, tapi itu adalah kata-kata yang mungkin boleh menjadi jatuhlah dia punya hukum. Okey. Setakat ni ada soalan tak tentang perkara yang membatalkan syahadah dan juga kalimah syahadah ni? Kena berhati-hati. Saya lama sikit sentuh dekat syahadah ni kerana ia adalah satu asas dalam Islam. Tak ada kalimah syahadah, terbatallah semua ibadat kita. Inilah yang membezakan antara orang Islam dan orang kafir. Orang kafir dia ada harta berjuta-juta. Tak pernah berhenti dan tak pernah putus untuk bersedekah. Buka yayasan ni, membantu orang susah, membantu orang sakit, membantu orang yang dalam keperluan kan. Buka pusat kanser untuk bantu orang kanser. Harta dia tiap-tiap bulan dia sedekah. Tapi dalam hati dia tak pernah melafazkan kalimah syahadah. Maka semua amalan yang dia buat, kebaikan yang dia buat tu semua tu zero nilai dia. Bahaya Semiskin-miskin orang Islam, selemah-lemah dia tak ada harta untuk disedekahkan, dia tak ada kemampuan untuk membayar zakat, dia pun hidup dengan bantuan zakat, tapi dalam hati dia ada iman. Dia masih lagi mendapat jaminan masuk ke dalam syurga. Masih ada peluang lagi untuk dihisap dan masih ada peluang untuk masuk ke dalam syurga Allah. Berbanding dengan orang kafir. Orang kafir tak ada dalam hati dia kalimah syahadah. Jadi apa sahaja yang dia buat tak ada nilaian langsung. Jangankan kata tak ada iman yelah tapi duit dia keluar berbilion-bilion ni kan. Tolong orang-orang miskin, orang-orang yang nazak ni takkan tak ada langsung penilaian. Memang tak ada langsung. Dia ibaratnya macam kita lah kan. Masuk belajar dekat college. Kalau at first place kamu tak register nama kamu dalam sistem dekat college community Kuala Kangsar, tapi kamu pandai buat kek,
pandai buat wedding cake, pandai buat macam-macam lah kan, produk-produk bakery. Lepas tu nak ambil nak dapat sijil college community, boleh tak? Nak konvo di bawah nama college community, boleh tak? Yang pertama tak dibuat kan, iaitu tak mendaftarkan diri sebagai pelajar college community. Jadi apa sahaja yang dia buat, produk dia dah pergi international, dah pergi kepada Dubai, dah pergi Ireland, dah pergi mana-mana, dia tetap tak layak untuk mendapat sijil college community. Lebih kurang macam itulah analoginya. Jadi Islam Allah dah letakkan, dia punya syarat utama kalimah syahadah. Kalau syarat pertama tu tak dipenuhi, apa sahaja yang dia buat dalam kehidupan dia sebagai seorang manusia sampai ke akhir hayat dia, habis. Tak akan dinilai walaupun satu sebesar biji zarah. Hati-hatilah jadi kena beringatlah, kita sebagai orang Islam kena sama saling mengingatkan. Itu yang kita risau kan. Kita mungkin beramal dengan amalan orang yang soleh, sampai ke akhir hayat Allah twist kita punya hati, buat amalan orang ahli neraka, maka kita akan masuk neraka, na'udzubillah. Ada orang pula beramal dengan amalan ahli neraka seumur hidup dia. 40 tahun hidup, 40 tahun hidup dengan buat amalan ahli neraka. Tapi di hujung usianya, Allah twistkan hati dia, dia buat amalan ahli syurga dan dia mati, dia akan dapat masuk ke dalam golongan orang-orang yang diberikan syurga. Itu yang Nabi selalu pesan. Janganlah kita yakin sangat dengan ibadat kita seolah-olah macam kita buat tu dah betul dah akan masuk syurga. Maka Nabi ajarkan kita satu ayat, iaitu ayat tu saya pun dah pernah share dengan kamu kot. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Kenalah minta Allah supaya teguhkan hati kita, supaya kita ni buat ibadat tu takkan salah ataupun takkan terseleweng daripada apa yang telah kita istiqamahkan kan. Minta Allah supaya istiqamahkan. Okey, so itu berkaitan dengan kalimah syahadah. Jadi rukun Islam yang kedua berkaitan dengan solat. Solat menurut bahasa ertinya doa, manakala dari segi istilah adalah beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam beserta syarat-syarat yang ditetapkan. Okey, maknanya solat tu bermula dengan apa? Solat tu bermula dengan apa? Dengan berdiri tegak ke dengan takbiratul ihram? Dengan niat. Dengan niat. Okey. Solat itu bermula dengan niat, tapi perbuatan yang betul dia bermula dengan takbiratul ihram. Kena berdiri tegak Kalau tak berdiri tegak, kalau bagi yang sihat lah ni kita cerita tentang ibadat solat yang sihat lah. Dia tak berdiri tegak, lepas tu dia takbiratul ihram. Dia tak sah lah Ibadat mesti ikut dia punya tata cara. Saya ada sharekan juga tu panduan. Kalau bagi orang Islam yang sakit, dia ada panduan juga. So saya ada share dalam ni. Kita tengok sikit macam mana dia punya ni. Ramai orang yang tak solat waktu sakit. Kenapa tak solat waktu sakit? Sebab dia sakit, jadi tak solat. Waktu bila kita dibolehkan tidak solat? Waktu bila? Koma. Waktu koma sahaja waktu koma sahaja kita boleh untuk tidak solat. Selain daripada tu waktu koma dan juga waktu bagi wanita dia haid ataupun dia nifas ataupun gila lelaki ataupun perempuan. Itu je yang tak diwajibkan untuk solat. Jadi kalau dia sihat, kalau dia walaupun dia sakit tapi dia tak tergolong dalam kategori yang disebutkan tadi, maka wajib bagi dia untuk solat. Kalau dia tak solat, kita kena kenal pasti. Okey, aku tak solat ni, aku termasuk dalam kategori yang mana? Kategori aku koma ke? Aku haid ke? Aku nifas ke? Ataupun aku gila? So kalau dia tak tergolong dalam mana-mana kategori 4 tadi, maka wajib bagi dia menunaikan solat. Dalam apa jua keadaan. Okey? Okey, so kita tengok pada contoh yang macam ni lah tentang solat saya ada share dah dalam portal ni. Pesakit boleh memilih untuk melaksanakan ibadat menurut mazhab Syafi'i sepenuhnya atau menurut mazhab lain dalam bahagian-bahagian tertentu sekalipun ia mengakibatkan berlaku percampuran di antara mazhab yang diistilahkan sebagai talfiq. Talfiq ni maksudnya kita ambil mazhab Hanafi sikit. Lepas tu kita, dalam ibadat masa wuduk kita ambil mazhab Hanafi. Masa solat kita ikut panduan mazhab Syafi'i. Masa rokok kita ikut panduan. Dipanggil sebagai talfiq lah.
Walaupun hukum berkenaan talfik di antara mazhab ini secara umumnya diperselisihkan, maksudnya ada orang yang setuju, ada orang yang tak setuju untuk kita campur-campur mazhab. Di kalangan ilmuwan Islam, namun pandangan yang mengharuskan talfik, maksudnya ada pandangan yang kata boleh campur-campur mazhab, boleh diguna pakai terutamanya ketika wujud keperluan di dalam pelaksanaan ibadat. Okay, kita di Malaysia memang kita guna pakai mazhab Syafi'i kan untuk ibadat kita. Dalam kebanyakan hukum pun kita pakai ibadat, kita pakai mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Syafi'i ini adalah salah satu mazhab daripada yang diambil daripada panduan Nabi Muhammad juga. Cuma mazhab Syafi'i ni dia dah tapis-tapis ambil yang mana sesempurna manalah yang dia ambil untuk menjadikan agama tu ibadat tu lebih sempurna. Tapi ada dalam sesetengah keadaan kita tak dapat nak memenuhi cara ibadat tersebut. Sebab cara ibadat tersebut mungkin membawa kepada kesusahan bagi kita untuk buat. Kan? Kita contoh macam dalam mazhab Syafi'i wajib berwuduk. Kalau tersentuh lelaki dan perempuan, walaupun tersentuh isteri sendiri, suami sendiri, wajib ambil wuduk lagi. Jadi benda itu kadang-kadang menimbulkan kesulitan bagi sesetengah keadaan. Contoh macam kita beradalah dalam keadaan yang sukar nak dapatkan air nak semayang. Kita dah berwuduk ni. Kalau kita terbatal wuduk disebabkan persentuhan tu, kita kena jalan jauh nak pergi ambil wuduk contohnya. Ataupun habis masa kita kan. Dia ada menyebabkan darurat-darurat yang menyebabkan kita tak boleh nak berpegang kepada sesuatu mazhab. Makanya kita dibenarkan untuk bertalfik kepada mazhab yang lain. Contoh kat sini contoh talfik. Seseorang yang berwuduk tanpa niat dengan mengikuti mazhab Hanafi yang tidak mensyaratkan niat dalam wuduk. Setelah berwuduk, tangannya terluka dan mengeluarkan darah. Kemudian solat menggunakan wuduk tersebut mengikut mazhab Syafi'i yang berpendapat bahawa keluar darah selain daripada saluran kubul dan dubur tidak membatalkan wuduk. Jika ikut pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i, setiap satu solat yang dilakukan adalah tidak sah kerana wuduk tanpa niat adalah tidak sah menurut Syafi'i. Manakala keluar darah membatalkan wuduk menurut mazhab Hanafi. Namun menurut pandangan yang mengharuskan talfik, solat tetap yang dilakukan tetap sah. So contohlah macam dalam siapa yang pernah sakit masuk ward kan. Saya hari ni MC sebab hari Jumaat Sabtu baru ni saya baru ada mini operation. Saya operation dekat rahim saya. So kita perhatikanlah tengok. Ada beberapa orang yang kes macam saya lah kan. Ada 2-3 orang lagi. Berdasarkan kepada panduan ibadat ni, saya kenal pasti diri saya. Okey, aku boleh solat. Aku tak tergolong dalam kategori yang 4 tadi kan. Iaitu aku bukan gila, aku tak ada dalam keadaan haid, aku bukan dalam keadaan nifas dan aku bukan dalam keadaan koma. Jadi tak ada sebab kenapa aku tak boleh solat. Aku wajib solat. Cumanya keadaan solat macam mana yang aku kena buat? Lepas operation, kita pening tau sebab dia tidurkan kita. So bila tahu-tahu je dia kejutkan kita rasa pening sebab ubat tidur masih lagi ada dalam badan, ubat bius masih lagi ada dalam badan kan. Saya cuba berdiri. So bila berdiri tu saya rasa goyang sikit. Jadi saya nilai lagi diri saya. Adakah aku boleh solat berdiri? Mengikut panduan dalam Islam, wajib berdiri apabila kita masih lagi mampu berdiri. Kan? Untuk memulakan solat yang pertama kita wajib berdiri. Kalau kita tak boleh berdiri tu keadaan ni macam mana? Kita memang tak boleh bangun langsung. Jangankan kata nak bangun kencing kan. Nak bergerak pun tak boleh. Itu barulah betul dia dalam kategori tak boleh berdiri. Maka waktu tu dia boleh solat dalam keadaan duduk. Bagi kes saya nilai diri saya. Oh, aku boleh berdiri sebab aku boleh berjalan pergi toilet cuma kena berpapah. Kena dipegang orang. Maka saya pun buang air kecil, berwuduk macam biasa dengan bantuan orang berdiri dan bila nak solat saya kena berdiri dulu. Takbiratul ihram, setakat mana saya mampu untuk berdiri sampai saya rasa macam saya dah mula goyang, saya dah standby dah kerusi untuk saya duduk. Okay, kemudian saya duduk dekat kerusi. Maka macam itulah kita kena nilai sampai tahap mana diri kita tu mampu untuk menunaikan solat. Janganlah terus-terus, aku baru lepas operation lah, tak boleh solat lah. Tak boleh solat. Habis makan minum boleh. Diri tu sedar kan. Otak tu waras lagi. Pergi kencing boleh bangun kan. Bercakap boleh, pegang handset boleh, melayari laman media, sosial media boleh. Tapi kenapa solat tak boleh? Itu kita kena faham kedudukan.
Walaupun di tangan saya waktu tu ada jarum kan, yang orang masukkan IV drip, yang orang masukkan jarum untuk masukkan air tu. Boleh sebenarnya, masih lagi kita boleh menunaikan solat. Sebab ada pandangan, kalau mazhab Syafi'i berpandangan kalau kita punya tangan ada drip tu, kita kena qada balik solat kita. Tapi ada pandangan daripada mazhab yang lain, kata teruskan sahaja solat, yang bahagian kena tampal jarum tu kita sekadar lalukan air sahaja. Tak semestinya air tu kena betul-betul kat kulit. Okay, sebab itu dalam keadaan darurat, kita tak boleh nak elak kan, dan tak boleh nak buka-buka pula kan. Drip tu kalau buka, dia akan menyebabkan jangkitan kuman dan lebih memudaratkan. Makanya kita ambil wuduk seperti biasa dan solat seperti biasa semampu yang mana kita lalu untuk buat. Tu solat itu penting kewajipan solat 5 waktu. Islam terbina di atas 5 perkara kan. Setiap mukallaf wajib menunaikan 5 solat fardu sehari semalam. Tak bolehlah tidak solat kecuali dalam keadaan 4 perkara tadi. So kita tengok ciri-ciri mukallaf. Mestilah Muslim, mencecah usia baligh dan berakal. Solat wajib ditunaikan selagi individu itu masih sedar sekalipun tidak mampu bergerak. Kena jelas lah, kalau dia patah tangan ke patah kaki ke, lagilah wajib solat. Kan? Sebab dia sedar. Individu yang hilang sedar sepanjang waktu solat bukan akibat terlampauan menurut syarak seperti pengambilan ubat bius yang dibenarkan gugur daripadanya kewajipan solat waktu tersebut. Namun sunat diqada setelah kembali sedar. Maknanya sunat, dia bukan tahap wajib qada. Okay, wajib ditunaikan solat dalam waktunya jika kembali sedar walaupun di akhir waktu. Jika hilang sedar sepanjang waktu zuhur dan kembali sedar walaupun di akhir waktu asar, wajib ditunaikan solat asar dan diqada solat zuhur. Begitu juga jika hilang sedar sepanjang waktu maghrib dan kembali sedar walaupun di akhir waktu isyak, wajib ditunaikan solat isyak dan diqada solat maghrib. Itu antaranya. Dia antara qada dan jamak lah. Dalam keadaan macam ni, ada ulama yang bagi pandangan boleh kita jamakkan. Kalau dia waktu zuhur dia tak sedar, waktu asar dia sedar. Jadi dia solat asar, kemudian dia jamakkan yang zuhur tadi dalam waktu asar. Itu boleh. Sebab qada ni adalah waktu mana ulama tu berpandangan qada ni hanya khusus bagi orang yang terlepas solat disebabkan oleh tertidur. Qada tu kena jelas. Qada ini bukan boleh sebarang-barang qada. Waktu sebelum dulu kita dah balik umur 15 tahun. Daripada umur 15 tahun hingga 20 tahun, kita tak solat sebab tak ada kepentingan. Kita tak rasa penting solat tu. Dah umur 20 sekarang lah baru dapat petunjuk. Barulah rasa ada kesedaran nak berubah, nak insaf, taubat. Jadi ada ustaz tu kata kena qada balik solat-solat kita yang telah kita tinggalkan masa umur kita 15 tahun. Mana dalil dia? Tak ada panduan. Nabi suruh kita qada apabila kita dalam keadaan tertidur. Kita terlajak tidur tu kan, tengok-tengok bangun dah asar. Alamak, terlepas waktu zuhur. Maka wajib bagi dia qada solat yang telah dia tinggalkan sebab dia tertidur. Adapun kalau dalam keadaan dia ada masyakkah ataupun ada kesusahan untuk menunaikan solat pada waktunya, maka kalau waktu tu contoh waktu zuhur, dia ada exam dia tu memang sepanjang-panjang waktu zuhur tu, tak boleh nak keluar. Ataupun dia terlibat dalam traffic jam, sepanjang-panjang waktu solat tu memang jam je, tak boleh keluar, tak ada cara lain lah nak keluar. Ataupun dalam keadaan hujan lebat atau apa sahaja kemudaratan kesusahan yang dialami dalam waktu solat tu, maka apabila masuk dalam waktu solat yang seterusnya, dia boleh jamakkan balik solat yang telah dia lakukan. Sebab jamak itu dia bukan hanya pada orang yang musafir. Jamak itu adalah dalam keadaan kita menghadapi kesukaran. Itu dipanggil sebagai rukhsah solat. Rukhsah solat ni ada dua kan, satu qasar, satu jamak. Qasar adalah apabila kita dalam keadaan musafir, kita boleh pendekkan solat. Jamak adalah apabila kita menghadapi kesukaran untuk menunaikan solat dalam waktu yang asal dia. Maka kita jamakkan masuk kepada waktu solat yang seterusnya. Ataupun sebelum itulah Seterusnya, suci daripada haid dan nifas. Jika seseorang wanita suci daripada haid atau nifas di dalam waktu solat, walaupun di akhir waktu, wajib ditunaikan solat waktu tersebut. Contohnya, jika suci walaupun di akhir waktu asar, wajib ditunaikan solat asar dan diqada solat zuhur. Okay.
Begitu juga jika suci walaupun di akhir waktu isyak, wajib ditunaikan solat isyak dan diqada solat maghrib. Jadi buku ni bagi panduan dia suruh qada. Tetapi masih lagi boleh juga kalau kamu nak niatkan kepada jamak. Seterusnya, solat yang dilakukan mesti memenuhi syarat-syarat tersebut. Okey. Dilakukan dalam keadaan suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat solat. Menurut mazhab Syafi'i, pesakit yang tidak mampu menghilangkan najis pada tubuh badan wajib menunaikan solat sekalipun bersama najis sebagai menghormati waktu, namun solat tersebut perlu diulang kembali setelah sembuh. Ini ikut mazhab Syafi'i. Contohlah macam bagi orang yang baru melakukan operation, okay, dia tak boleh berdiri. Dia kena pakai tube air kencing untuk keluarkan najis. Dia tak bagi bergerak lah banyak sangat sebab takut macam-macam lah, luka terbuka ke, pendarahan ke dan sebagainya kan. Jadi dia letakkan tube air kencing. Jadi tube air kencing tu kan sebenarnya masih lagi attach dengan badan kita kan. Cuma dia berada di dalam kantung kan. Jadi pada waktu itu kalau ikut pada pandangan mazhab Syafi'i, dia kalau dia boleh berwuduk, dia berwuduk. Kalau dia tak boleh berwuduk dan dia tak boleh menghilangkan najis pada badan dia waktu tu, dia wajib juga solat, tapi lepas dia dah sedar besok ataupun dia dah sihat, dia kena qada balik solat dia tu. Itu ikut mazhab Syafi'i. Tapi ada satu pandangan yang lain pula. Dalam pandangan masyhur mazhab Maliki, pesakit yang tidak mampu menghilangkan najis pada tubuh badan wajib menunaikan solat sekalipun bersama najis dan solat tersebut sah dan tidak perlu diulang setelah sembuh. Okey, ada soalan yang akan tanya, jadi mana satu nak pakai ni? Nak pakai mazhab Syafi'i ke nak pakai mazhab Maliki? Jadi dalam keadaan ibadat ini, kamu dah ada panduan. Okey, dah ada. Yang ini ikut mazhab Syafi'i. Dua-dua adalah betul berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dua-dua adalah betul. Cuma mazhab Syafi'i ni dia nak menjadikan ibadat tu lebih sistematik lah. Dia nak nampakkan ibadat tu lebih sempurna. Jadi dia punya syarat tu kadang-kadang agak memberatkan bagi setengah orang. Sebab setiap orang dia mungkin mempunyai kemampuan yang berbeza kan. Kalau dia asyik sakit aja, jenuh lah juga dia nak ulang solat dia padahal dia dah solat pun pada waktu dia sakit hari tu kan. Itu setengah orang. Jadi kalau kita tengok pada diri kita, dalam keadaan ini kita boleh memilih. Sebab panduan dah ada, cuma pada kita je untuk memilih. Yang bahaya adalah tak ada panduan dan kita pandai-pandai buat sendiri. Okey, dalam keadaan ini kita ada pilihan. Nak pilih mazhab Syafi'i boleh, nak pilih mazhab Maliki pun boleh. Sebab apa? Sebab kita dah belajar. Kita dah tahu kan. Saya dah terangkan dan kita dah ada buku rujukan. Maka dalam keadaan ini bagi yang ada ilmu, dia boleh follow mazhab Maliki. Kalau tanya pada diri saya akan nilai balik lagi sekali diri saya. Dalam keadaan saya sakit waktu itu, yang mana satu yang boleh saya buat dan yang tidak membebankan saya, yang tidak memudaratkan diri saya. So saya tengok nilai balik diri saya, saya boleh solat dan solat saya tu ditunaikan mengikut kepada keadaan yang disyariatkan kan. Saya boleh ambil wuduk, cuma wuduk saya tu tak boleh kena tangan sebab ada jarum kan. Tapi wuduk tetap berlaku seperti biasa. Kemudian ada tak beg air kencing tu kan. So beg air kencing tu ada. Maka kita pun solat macam biasa. Tapi dengan niat kita solat memang kita yakin bahawa solat kita tu telah mengikut kaedah yang betul. Maka boleh saja untuk tidak mengulangi balik semula solat itu. Solat itu kita ambil pandangan mazhab Maliki iaitu solat tersebut sah dan tidak perlu diulang setelah sembuh. Kan? Tapi kalau dia nak ulang balik, makanya tak ada masalah juga kerana dia mengikuti pandangan dalam mazhab Syafi'i. Jadi mana satu ni? Ikut pada kamu punya kemampuan badan. Yang tak boleh adalah tak solat langsung. Kan? Bila kita tak ada pilihan macam ni, manusia akan rasa apa? Aduh, aku dah lah sakit kan? Tak boleh bergerak. Lepas tu solat pula kena ganti. Aduh, mana satu nak buat? Sudahnya terus tak buat kan? Sebab tak ada pilihan. Itu yang tak nak dalam Islam. Islam ni kita tengok tasawur Islam kan. Tasawur Islam adalah Islam ni dia adalah rahmatan lil alamin. Dia adalah fleksibel. Dia adalah untuk semua. Dia tidak membebankan manusia. Jadi ibadat-ibadat dalam Islam ni dia ada benda-benda yang telah dipermudahkan. Cuma kita tidak boleh ambil mudahlah. Yang kedua, dilakukan dalam keadaan suci daripada hadas besar dan kecil. Pesakit yang tidak mampu bersuci daripada hadas besar maupun hadas kecil
wajib menunaikan solat pada waktunya sebagai menghormati waktu. Namun ia perlu diulang kembali setelah sembuh menurut mazhab Syafi'i. Nampak tak dia tulis menurut mazhab Syafi'i. Di Malaysia kita memang mengamalkan mazhab Syafi'i, tetapi bukanlah wajib 100% untuk kita mengikuti mazhab Syafi'i. Kerana mazhab Syafi'i ini adalah sebahagian daripada apa dia ambil dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Cuma dalil yang dia pilih ni dalil-dalil yang perfect. Dalil-dalil yang menyebabkan ibadat tu perfect dan kadang-kadang dia menyebabkan kita rasa ada kelonggaran lain kita boleh buat kan, yang tidak memudaratkan kita, tidak membebankan kita. Jadi kita masih lagi boleh ada pilihan untuk buat mengikut mazhab yang lain. Cuma poin utama dia adalah mesti kena ada ilmu pengetahuan. Dilakukan dalam keadaan menutup aurat iaitu di antara pusat dan lutut bagi lelaki dan seluruh tubuh badan kecuali muka dan dua tapak tangan serta belakangnya bagi wanita. Bahagian bawah dagu juga termasuk aurat bagi wanita. Okey, kena tarik sikitlah tudung kalau dekat bawah dagu tu. Pesakit yang tidak mampu menutup auratnya boleh solat mengikut keadaannya dan solat tersebut sah dan tidak perlu diulang. Kan? Dia dalam keadaan kaki dia patah. Jadi kena berbalut. Berbalut pula tak boleh sarungkan baju pakaian dia kan. Dia mungkin ada bahagian yang terdedah. Dia solat macam biasa, dia boleh solat kalau spray lah wuduk dekat pada badan dia. Okay, kemudian dia solat lah, kalau dia kena baring lah. Dia tak mampu untuk menutup aurat dengan sempurna pun tak menjadi masalah. Sebab apa? Sebab itu adalah keadaan darurat. Kan? Dia masih lagi tak termasuk dalam kategori yang 4 tadi, betul tak? Dia masih lagi belum kategori koma, bukan haid, bukan nifas dan bukan gila. Jadi dia masih lagi boleh menunaikan solat. Cuma keadaan dia tu agak ada kesusahan sikit. Iaitu kesusahan dia untuk bersuci, kesusahan dia untuk menutup aurat. Tapi kesusahan-kesusahan itu tidak termasuk dalam kategori tak wajib solat. Masih lagi wajib solat, cuma dia susah sikit. Sebab dia punya keadaan tu kan. So bila susah, dia tetap boleh solat seperti mana keadaan yang dia ada sekarang tu dan solat tersebut dikira sah. Niat dan buatlah. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Tak mampu baring, gerakkan mata. Kan? Sampai ke akhirnya dia tak boleh langsung solat, maka itu habislah hayat dia kan. Waktu tu. Okay? Tu kena penting tu, kena tahu. Bukan sekadar, aduh baru patah kaki tak boleh jalan, okey tak boleh solat lah. Kalau kamu perasan siapa yang kerap masuk hospital lah, macam saya lah kan, selalu juga masuk hospital. So kalau dulu mungkin kita jahil lah kan, saya pun sama-sama lah jahil kan, tak tahu. Tapi bila kita fahami tentang ibadat solat ni sebenar-benarnya, kenapa Allah wajibkan kita solat walaupun sampai kita sakit kena masih lagi solat. Baru kita faham sebenarnya yang bagi sakit tu Allah, yang bagi sembuh pun Allah. Jadi bila kita sakit, kita tak berdoa pada Allah, kita tak minta pada Allah, pada siapa lagi yang kita nak minta? Kan? Itu yang pertama. Dan kita dah sebut kalimah syahadah tadi kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kat mana kita nak implement kita punya kepercayaan tu kalau bukan pada semua waktu kan? Waktu sakit lah lagi lebih utama kita kena ingat Allah. Lagi kena rancak sebenarnya solat. Kan? Cuma physically kita tak mampu sahaja. Maka dalam hati pun kita masih lagi boleh menunaikan solat. Sampailah dalam keadaan kita memang dalam kategori tak boleh solat, okey, itu tak boleh solat lain kan. Sebab dalam solat ni dia adalah satu ibadat yang merangkumi semua rukun Islam. Okey. Nanti kita tengoklah detail dia. Seterusnya dilakukan dalam keadaan menghadap kiblat. Okay, pesakit yang tidak mampu menghadap kiblat boleh solat ke arah lain mengikut keadaannya. Namun solat tersebut perlu diulang semula setelah sembuh menurut mazhab Syafi'i. Menurut pandangan mazhab Hanafi, pesakit yang tidak mampu menghadap kiblat boleh solat ke arah lain mengikut keadaannya dan solat tersebut sah serta tidak perlu diulang. Kan? Contoh macam kita nak solat, kita pun tak tahu kat mana kiblat kan. Mungkin handset sekarang dah ada apps kan. Kamu download je apps JAKIM. Macam saya dalam handphone saya ada download apps JAKIM. Jadi kat situ dia ada arahan tetapan kiblat. Kita pakaikan itu untuk menentu arah kiblat kita. Okey. Dan sebenarnya solat tu walaupun kita tak tahu kat mana arah kiblat, solat sebenarnya tetap sah untuk dilakukan mengikut pandangan mazhab Hanafi. Okey. Jadi apa lagi sebenarnya alasan yang menyebabkan kita tak nak solat? Oh, sebab patah kaki. Patah kaki boleh solat. Ada jarum dekat tangan. Ada jarum boleh solat. Tak tahu kiblat boleh solat. Tak berwuduk sebab
luka, tak boleh kena air, tak berwuduk pun masih lagi boleh solat. Jadi tak ada alasan untuk tidak melakukan solat. Dilakukan setelah masuk waktu. Okey. So kena jelas bahawa sebenarnya solat memang kenalah dilaksanakan juga dalam apa jua keadaan. Okay, kita tengok macam mana panduan bersuci daripada najis. Ada orang yang petikaikan, ada orang yang bertanya-tanya kan, macam mana saya nak solat kalau saya dalam keadaan najis kan. Jadi ada panduan dia. Memang kita kena membersihkan diri sebelum menunaikan solat. Tetapi kalau kita tak mampu membersihkan diri, masih lagi solat tersebut boleh ditunaikan. Itu kena jelas Contoh macam kita berada di pusat pemindahan banjir. Banjir dah ni, mana nak cari air bersih kan? Tak ada air bersih. Tak ada air bersih pun tak apa. Solat aja macam biasa. Sebab apa? Sebab itu adalah keadaan darurat. Dalam keadaan yang tak ada kemudahan untuk dia mengambil wuduk. Walaupun wuduk tu wajib tak sebenarnya? Wuduk itu tak wajib. Tetapi sebab kita nak menunaikan satu ibadat yang wajib, maka hukum wuduk jatuh wajib. Wuduk pada hakikatnya tak wajib. Contohlah kita duduk saja kita nak berwuduk. Tak wajib pun. Tapi sebab kita nak menunaikan solat, maka wuduk itu dianggap dia telah menjadi wajib. Dia punya formula dia adalah apa sahaja perkara yang wajib dilakukan dan perbuatan sebelum melakukan perkara yang wajib tu dia juga dianggap sebagai wajib. Contoh macam membaca Al-Quran lah. Membaca Al-Quran itu dengan tertil ataupun dengan lancar, dengan betul hukum dia adalah wajib. Tapi kita tak belajar lagi hukum dia. Maka hukum membaca ataupun hukum mengenal makhraj ataupun mengenal tajwid itu asalnya tak fardu kifayah kan. Tapi sebab nak baca Quran dengan betul, maka hukum belajar makhraj ataupun belajar huruf tu menjadi wajib. Faham tak? Sesuatu ibadat wajib itu wajib. Tapi sebelum nak melakukan ibadat wajib tu, dia ada perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tu kan. Perbuatan sebelum tu juga boleh dinisbahkan wajib sekiranya kita nak melakukan ibadat wajib selepas tu. Okay, so kat sini kena pakai air. Okay, kalau tak boleh pakai air, pakai bahan-bahan yang kering. Tapi bukan bahan-bahan makanan seperti makanan ataupun mushaf Al-Quran. Okay, kalau selain daripada air, kena bersihkan tempat keluar najis sebelum ia kering. Kalau dah kering kena basuh dengan air. Okey, sekurang-kurangnya 3 kali. 3 kali ni mengikut pandangan mazhab Syafi'i lah. Sebab itu lebih meyakini kebersihan dia. Okey, kemudian kalau tempat tersebut tak terlalu banyak sangat najis dia, cukup sekadar kita pakai kain je atau tisu je untuk lap. Tapi kalau benda tu dah meleleh-leleh, dah terlalu banyak sangat, maka hendaklah dibasuhkan dengan air lah. Menyucikan najis bukan pada kemaluan seperti najis yang terkena pada tubuh badan yang lain. Okey. Bahagian yang terkena najis hendaklah disucikan dengan air dan tidak memadai, hanya dilapkan sahajalah. Okey, bersuci daripada hadas kecil. Kita tengok macam mana cara bersuci hadas kecil. Okey, cara bersuci adalah dengan berwuduk atau bertayamum. Okey, kalau berwuduk kita kenakan pada 4 anggota iaitu muka, tangan, kepala dan kaki dengan cara yang tertentu menurut syarah. Okey, kalau pakai air spray, semburkan air pada tapak tangan sehingga kelihatan sedikit bertakung. Spray sampai macam ada bertakung sikit kat tangan. Kemudian kita mengalir dan ratakan air ke seluruh bahagian muka disertai dengan niat. Kalau kita nak basuh pakai air pipe tu, itu kan lain macam contoh kita sekarang tengah sakit kan, tak boleh bergerak. Jadi kita spray saja tangan kita dengan air tu. Lepas tu kita sapu muka kita. Seterusnya, sembuhkan sekali lagi sampai dia bertakung, kita alirkan dekat jari kita, dekat tangan kita pula macam kita nak buat tayamum. Okay, caranya. Ni saya kalau dalam kelas bolehlah kita tunjuk dengan real kan. Ni sekarang online je, saya boleh cakap je lah. Nanti bila buat PB nanti, siapa yang kena buat berwuduk, kena tunjukkanlah caranya berwuduk. Saya akan sediakanlah peralatan dia. Sembuhkan air pada tapak tangan sehingga kelihatan sedikit bertakung, kemudian sapu air pada bahagian kepala. Ini juga boleh digunakan, kaedah spray air ni juga boleh digunakan dalam keadaan kita bermusafir.
Kan kita musafir, kita duduk dalam kereta, kita nak solat kat tepi jalan kan. Tak semestinya pakai air dalam botol kan. Pakai spray pun boleh sebenarnya, mudah lagi. Kita pergi tawaf kan. Siapa nak pergi umrah tu kan, nak pergi ambil wuduk jauh kan dekat tempat bawah tangga tu, standby je spray air. Kan. Semburkan air pada kedua-dua anggota kaki, pesakit, okey, kemudian ratakan dia pakai jari. Yang penting adalah poin dia adalah kena mengalir dan meratakan air. Dia bukan untuk dia bukan perlu basah menceceh-ceceh air dia, tidak. Dia cuma sekadar kita ada air tu basah dekat kaki kita dan kita dapat mengalirkan dia biar dia sempurna rata kena pada kulit kita. Kecuali kalau dia dalam keadaan dia tengah ada jarum tu ataupun ada balutan dekat kaki tu, kita sekadar sapu je atas balutan tu. Tak perlulah sampai selak sikit balutan, kita pun spray dalam balutan. Nanti kan jadi sembab pula kita punya luka kan. Itu tak boleh lah, dah mudarat yang lain pula datang kan. Okey, ni kalau suruh orang lain yang basuhkan muka. Macam tu lah saya pergi laju sikit lah. Ni kamu boleh tengok panduan ni. Okay. So ini tayamum. Okay. Tayamum pun ada dalam PB kan. Siapa yang kena bertayamum nanti kena tunjukkanlah kaedah bertayamum dengan betul. Dalam buku ni ada dah share kan macam mana cara bertayamum. Tayamum mesti dilakukan setelah masuk waktu solat. Tayamum ni hanya 2 sahaja anggota. Tak macam berwuduk. Berwuduk tadi 4 kan. Apa dia? Anggota untuk berwuduk apa dia? Muka. Lagi? Tangan. Lagi? Kaki, rambut. Bukan rambut, kepala sebahagian kepala. Itu 4 anggota wuduk. Jadi telinga, hidung tu sebenarnya adalah sunat sahaja. So muka, tangan, kaki dan kepala tu dia ada sempadan dia lah. Nanti masa buat tunjuk cara, kamu kena tunjukkan pada saya kaedahnya. Itu wuduk ada 4 anggota. Kalau bertayamum hanya 2 sahaja anggota, iaitu muka dan tangan. Okay. So macam mana cara dia? Okay. Tayamum ini tidak boleh digunakan jika tidak diniatkan fardu. Tayamum tidak boleh digunakan untuk solat fardu. Okay. Ada caranya, nanti kena standby lah. Saya akan bawa jugalah peralatan untuk tayamum. Apa sahaja bahan yang suci daripada jenis muka bumi selain bahan yang boleh menjadi abu setelah dibakar. Seperti pohon kayu dan bahan yang boleh dilebur seperti besi. Contoh bahan yang boleh digunakan, tanah, batu dan garam bukit. Tidak disyaratkan ianya berdebu. Okay, boleh pakai tanah, pakai batu, okay, kita tepuk dekat batu. Batu lah, batu dinding kan. Batu dinding bilik kelas kita tu, boleh juga. Garam bukit, nak cari garam satu hal juga kan, mungkin susah kan. Tidak disyaratkan ianya berdebu. Boleh menepuk di atas tanah liat atau batu yang tidak berdebu. Dekat kerusi kita, tempat duduk kita kan, boleh. Boleh dibasuh terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai bahan tayamum. Syaratnya adalah menepuk lah. Jika bertayamum untuk salat fardu, ia boleh dilakukan walaupun sebelum masuk waktu solat. Okay, tanggalkan cincin, jam tangan dan gelang. Kemudian niat. Okay. Sapu 2 tapak tangan ke serata muka, tepuk 2 tapak tangan pada bahagian tayamum. Nanti kamu kena demokan lah tunjuk. Ni ada gambar dia. Okay, lepas tu ni gambar yang seterusnya lah. Tengok dia buang. Dia macam nak kata acah-acah tidak juga tapi dia macam hanya satu perlakuan lah untuk kita membuang debu yang telah digunakan. Okay, lepas tu yang kedua, yang ni pula untuk tangan. So tangan ada langkah 6, langkah 7, langkah 8, langkah 9. Okay. Sunat menipiskan debu tanah untuk tapak tangan sebelum disapukan ke anggota tayamum. Okay. Anggota wuduk pesakit boleh dikenakan air. Apabila anggota wuduk kan, yang 4 tadi kan, 4 tersebut boleh kena air, maka dia kena wuduklah sempurna seperti biasa. Tapi kalau dia boleh kena air, tapi orang tu sendiri sakit, tak larat nak bangun contohnya, maka kenalah minta orang tolong bantu untuk dia ambil wuduk. Ataupun kalau dia tak boleh nak berwuduk, dia kena bertayamum. Itu kesimpulan dekat sinilah. Jika anggota wuduk berbalut dan boleh dibuka dengan mudah serta tidak mendatangkan mudarat jika terkena air, hendaklah berwuduk dengan sempurna seperti biasa. Kan? Tapi kalau tempat tu tak boleh kena air, jangan kenakan air. Okay. Jika semua anggota wuduk pesakit tidak berbalut dan semuanya tidak boleh dikenakan air seperti melecur, dia kena bertayamum. Tapi solat tu tak perlu diulang. Ini ikut mazhab mana ni? Yang tak perlu ulang walaupun dia dah ni, walaupun dia tak kenakan wuduk dekat air.
Mazhab mana? Mazhab Hambali. Mazhab Hanafi tadi disebut Hanafi. Mazhab Hanafi boleh untuk tidak perlu ulang semula solat selepas kita sembuh. Kita bertayamum ataupun kita berwuduk selarat mana kita mampu. Yang perlu ulang ni selalunya solat bawah mazhab mana? Mazhab mana? Kita sakit, kita dah solat dah time kita sakit, tapi lepas kita sembuh kita kena ulang balik solat kita tu. Syafi'i. Mazhab Syafi'i So mazhab Syafi'i ni dia agak strict sikit lah. Jadi kat mana kamu nak ikut, solat mazhab Syafi'i ke solat mazhab Hanafi ke, ia bergantung kepada kemampuan badan kamu pada waktu itu. Kalau badan kamu larat, ikutlah pandangan daripada mazhab Syafi'i. Kalau kamu rasa badan kamu waktu tu mampu buat yang seadanya sahaja, minima ikut pada ibadat yang diberikan, yang dibuatkan, yang ditunjukkan, maka ikutlah pandangan mazhab Hanafi ataupun mazhab Maliki. So mazhab Hanafi, Maliki, Hambali ni dia macam kongsi the same idea lah. Kita solat pada waktunya, semampu kita dengan keadaan yang ada. Kalau mampu air, pakai air. Kalau mampu tayamum, pakai tayamum. Kalau mampu cuma ratakan dekat kawasan yang kita sampai, ratakan saja kat tempat kita sampai. Kalau kita tak mampu untuk berwuduk disebabkan sakit, disebabkan mudarat, maka tak perlu wuduk. So kita mampu untuk solat duduk, itu mazhab yang selain Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i dia strict sikit lah, kena buat juga, tapi kalau buat semampu kamu, lepas sembuh kamu kena ganti. Itu Syafi'i. Faham beza dua tu So mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki ni dia ada kelonggaran yang mana bila kita dah buat ibadat dalam keadaan kita sakit tersebut, solat itu masih dianggap sah, tak perlu diulang. Tapi kalau mazhab Syafi'i, kita dah buat solat tetap wajib pada waktu tersebut, tetap kena tunaikan dalam keadaan kita tengah sakit tu, tapi solat tu kena ulang balik selepas kita sembuh. Itu mazhab Syafi'i. Jadi kat mana nak ikut, yang mana satu nak ikut, seperti mana yang saya sebutkan, kamu boleh pilih sebab kamu dah ada pengetahuan tu, kamu dah belajar. Walaupun kamu belajar tu tak semestinya terlalu mendalam kan, tapi ia telah diringkaskan dalam panduan yang saya tunjuk pada kamu ni. Maka kamu boleh ikut. Yang penting kamu ada pengetahuan tu kan. Bila tanya, kenapa Ain solat duduk je ni tak ambil wuduk? Saya tahulah, saya dah belajar. Saya belajar bahawa kalau saya tak mampu untuk berwuduk, setakat mana saya boleh berwuduk, saya berwuduk setakat yang saya boleh. Kemudian saya tak boleh berdiri sebab kaki saya terketar-ketar kan. Saya boleh duduk. Maka saya niat solat duduk. Mengikut pandangan mazhab Hanafi, solat tersebut tidak perlu diulang. Dan ia adalah sah solat tersebut. Jadi kita ada ilmu lah. Bila orang tanya, kenapa kau solat duduk, tak ambil wuduk? Kita pun dah kelang kabut kan. Yang ni kita dah ada panduan. Jadi ikut saja panduan. Yang penting adalah kita menunaikan solat. Janganlah kita, orang sekarang lagi tak pelik kan, tengok tak solat, tak apa, dia sakit. Berbanding kita solat tapi dalam keadaan kita tak berwuduk. Orang rasa pelik, kau solat tapi tak wuduk kan. So kena faham lah, kita sebenarnya ni dah salah faham dan panduan ni yang saya bagi pada kamu ni adalah yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Maknanya kita pun lebih yakin sebab pihak JAKIM adalah satu badan authority kan, badan yang telah mendapat badan yang jabatan yang betul lah. Bukannya kita tengok blog, bukan kita tengok media sosial, bukan kita tengok daripada YouTubers yang share kan. JAKIM mestinya dia dah buat kajian. Mestilah dia dah buat siasatan, dia dah semak dalil-dalil dia. Jadi kita berpandangan bahawa apa yang dikeluarkan oleh JAKIM ni adalah benda yang telah pun ditentusahkan, yang adalah sahih. Okay, so kena jelas, kena fahamlah yang itu. Maknanya kita bukan bawa satu ajaran yang lain. Okay. Anggota wuduk tidak berbalut. Okay, kalau anggota wuduk pesakit tidak berbalut dan semuanya tidak boleh dikenakan air seperti melecur contohnya, dia kena bertayamum dan solat. Okay, solat tersebut tidak perlu diulang. Jika tidak boleh bertayamum dan disahkan oleh pegawai perubatan, hendaklah solat tanpa tayamum sebagai menghormati waktu. Solat ini hendaklah diulang setelah sembuh. Ini ikut pandangan mazhab Syafi'i. So kalau dia melecur, kan?
Ya, ikut kepada kemampuan kita dalam keadaan tersebut. Jika semua anggota wuduk pesakit tidak berbalut dan hanya sebahagiannya tidak boleh dikenakan air. 4 anggota tadi kan. 4 anggota tu semuanya tak berbalut, tapi ada dalam 4 bahagian tu ada yang boleh kena air, ada yang tak boleh kena air. Okey, ada yang boleh kena air, kita alihkan kena air macam biasa. Kalau yang tak boleh kena air, kita tak payah kenakan air. Dan kita solat macam biasa, tak payah ulang balik solat tersebut. Okey. Dan jika sebahagian besar anggota wuduk tidak boleh kena air, hanya perlu bertayamum, lepas tu solat macam biasa. Ini saya ringkaskanlah maksud daripada penyataan di sini. Okey. Itu tentang anggota wuduk yang tidak berbalut. Okey. Berbalut semua anggota wuduk, berbalut sebahagian muka sahaja. Macam mana semua cara dekat dalam buku panduan ni telah ditunjukkan. Berbalut keseluruhan muka, berbalut sebahagian tangan, berbalut keseluruhan tangan, berbalut keseluruhan kepala. Berbalut sebahagian kepala sahaja. Saya tak terangkanlah, kamu boleh bacalah nanti. Berbalut sebahagian kaki macam mana. Pesakit yang sentiasa berhadas. Contoh nampak gambar sini kan. Dia punya najis sentiasa lekat dekat dia punya perut. Yang ni pula air kencing dia kan. Sentiasa dipasang untuk keluarkan tiup air kencing. Dalam keadaan macam ni pun kalau dia sedar, dia masih lagi wajib menunaikan solat. Solat fardu pada setiap waktu. Mesti lagi kena solat juga. Cuma dia boleh pilih. Okey, boleh memilih melakukan salah satu daripada berikut. Okey. Pertama, dia boleh bersihkan diri dia, ganti lampin ke, tukar air ke, kosongkan tiup air kencing tu ke kan. Okey, pertama dia solat macam biasalah, dia cuma dibersihkan je. Okey, dan dia tidak perlu mengulang balik solat dia walaupun najis tu keluar waktu dia tengah berwuduk. Okey, contoh dia pakai tadi kan yang air kencing ni kan. Dia dah buang dah air kencing tu, dah kosongkan dah beg ni. Tapi masa dia tengah solat, mana kita sedar kan? Sebab bila kita pasang tiup tu, memang dia akan sentiasa mengeluarkan najis daripada badan kita dan kita tak sedar. Maka waktu tu kita boleh solat macam biasa. Tak ada masalah. Solat aja. Satu lagi, kita jamakkan bagi solat-solat tersebut. Bagi solat-solat yang boleh dijamakkan. Menurut mazhab Hanbali dan pandangan pilihan sebahagian ulama mazhab Syafi'i. Dia solat jamak terus. Contohnya Zuhur dengan Asar. Dia solat terus sekali kan. 4 rakaat dan 4 rakaat. Macam tu. Kan sebab dia nakkan berwuduk tu sekali sahaja ataupun dia nak membersihkan diri dia tu sekali sahaja dia buat untuk 2 waktu solat. Okay, contohnya bersuci di dalam waktu zuhur boleh ditunaikan solat fardu zuhur dan asar secara jamak dan solat-solat fardu yang diqada atau diganti jika ada serta ibadat sunat yang lain selama mana waktu zuhur masih ada. Okay. So jelas Maknanya walaupun kita pakai beg stoma ni atau beg air kencing ni, kita tetap masih boleh melakukan solat. Cuma pilihan tu sama ada nak solat ikut waktu zuhur, solat zuhur, waktu asar, solat asar ataupun nak solat zuhur, jamakkan sekali dengan asar, lepas tu asar dah tak payah solat lah kan. Ataupun itu pun boleh kan. Ada 2 cara kaedah dia. Okay, kalau beberapa masalah berkaitan wanita ni tentang apa? Ni tentang perempuan lah tentang haid, nifas dan sebagainya lah. Mungkin ada waktu kita akan tengok lah poin ni. Jadi seterusnya kita tengok kepada isi cerita yang seterusnya. Okay, syarat wajib solat. Setakat ni ada soalan berkaitan dengan solat, ibadat solat. Okay, syarat wajib solat, Islam, berakal, bersuci dari haid dan nifas dan baligh. Jadi selain daripada syarat ini, tak wajiblah bagi dia solat. Kita ada kawan nama kita Mutu, kan, dia orang India, India Hindu kan. Dia solat, dia pun cakap hari-hari dia solat sebab dia suka jatuh cinta dengan solat ni. Solat ni memberi dia kekuatan fizikal, memberi dia tenaga, tapi dia bukan Islam. Maka bagi dia solat itu hanyalah solat saja dan tak wajib atas dia. Tak ada pun hukum haram atas dia kalau dia tak solat sebab dia bukan Islam. Okey. Dan kalau dia belum baligh pun sama juga. Anak-anak kita, adik-adik kita yang belum baligh, kita boleh ajar dia untuk solat. Tapi kalau dia tak nak solat pun tak menjadi haram ataupun dosa bagi dia. Okey, kita yang kita kena tengok keadaan tu. Syarat sah solat.
Kalau tak buat ni, solat jadi tak sah. Taharah. Taharah ni apa? Taharah. Ha. Menyucikan diri. Okey, menyucikan diri. Tadi kita dah belajar kan? Tak boleh berwuduk, solat tetap boleh buat. Betul tak? Jadi ini adalah syarat sah yang umum. Okey, bagi dalam keadaan kita yang tengah sihat, yang tak ada masalah kesihatan, ini adalah syarat sah yang sangat umum. Maknanya sebelum kita menunaikan solat, kita kena memenuhi syarat-syarat sah ini. Mestilah badan kita dalam keadaan bersuci, iaitu taharah, kita dah melakukan taharah, kita punya badan menutup aurat, kita menghadap kiblat dan solat tersebut telah pun masuk waktu. Itu dalam keadaan kita sihat. Tapi pengecualian boleh berlaku apabila kita dalam keadaan sakit. Tu yang tadi kita tengok kan tentang taharah waktu sakit. Sakit tak boleh ambil wuduk seperti biasa, tangan berbalut, tangan melecur, kaki patah dan sebagainya, tak ada air bersih, air tak dijumpai dan sebagainya, itu semua adalah kesusahan. Jadi kesusahan itu boleh dihapuskan ataupun boleh ada cara lain, iaitu solat masih lagi boleh ditunaikan. Walaupun dalam keadaan tidak taharah. Cuma ada step-step dia lah yang kita kena buat. Tak menghadap kiblat pun masih lagi boleh bagi orang yang dalam keadaan kesusahan. Dia solat dalam kereta, waktu tu jam. Tak boleh elak dah. Itulah jam yang telah berlaku. Jadi dia pun nak ambil wuduk air tak ada pula. Maka dia boleh bertayamum. Bertayamum kemudian dia pun tak tahu arah kiblat dia kan. Bukan tak tahu, dia tahu arah kiblat. Tapi kalau arah kiblat dia dekat belakang dia, macam mana dia nak pusing badan dia kan? Dia tengah driving. Maka dia solatlah menghadap mana yang dia mampu. Itu maksudnya dalam keadaan syarat sah solat ni akan berubah berdasarkan kepada kedaruratan ataupun kesukaran yang berlaku pada seseorang. Menutup aurat pun macam tu juga kan. Cuma masuk waktu ni tak boleh disangkal lagi lah. Cuma masuk waktu kalau dia jamakkan itu boleh. Dalam solat-solat yang boleh dijamakkan. Tapi kalau solat subuh kan tak boleh jamak kan. Maka solat subuh wajib dilakukan dalam waktu dia sendiri. Dia tak boleh tumpang waktu solat lain. Kalau zuhur boleh tumpang waktu asar. Kalau maghrib boleh tumpang waktu isyak. Begitu. Tapi kalau subuh tak boleh. Dia berdiri seorang-seorang. Jadi walaupun dia tak bertaharah, walaupun dia tak mampu menutup aurat, walaupun dia tak jumpa arah kiblat atau dia tak boleh menghadap kiblat, tapi solat tu tetap perlu ditunaikan kalau kalau subuh tu telah masuk. So solatlah dalam keadaan dia mampu solat. Okay. So rukun solat ni qalbi ada niat tertib, qauli ni kena sebut, kena lafazkan. Takbiratul ihram, membaca al-Fatihah, membaca tahiyat, selawat dan salam. Ini kena lafazkan. Kamu kena lafazkan sebutan tersebut paling kurang pun didengari oleh telinga. Sebab ia adalah rukun solat qauli. Qauli ni maksudnya kata-kata, lafaz. Jadi bila dia takbiratul ihram dia kena sebut Allahu Akbar semampu telinga dia dengar. Dia tak boleh dalam hati gerakkan tangan lepas tu dalam hati dia sebut Allahu Akbar, tak boleh. Membaca Al-Fatihah pun begitu juga. Dia kena baca, bibir dia kena lafazkan. Walaupun slow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Slow pun boleh. Dia tak boleh dalam hati dia je. Itu jadi tak sah lah sebab rukun solat dia tak sah. Membaca tahiyat. Tahiyat tu kenalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Tu kena baca kan? Selawat pun kena. Allahumma salli wa sallim salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Okay. Lepas tu salam. Salam yang pertama itu kena lafazkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua, salam kedua tak wajib. Okay, salam kedua tak lafazkan pun boleh. Tak toleh ke kiri pun boleh. Yang pertama tu adalah rukun lah. Okay, fi'li berdiri betul. Ini kalau sihat kan, boleh berdiri, kena berdiri dulu. Ini boleh berjalan, boleh pergi toilet. Tapi bila solat terus duduk dekat kerusi. Itu tak sah lah, tak boleh. Itu kita perhatikan dekat masjid-masjid kan. Makcik-makcik datang bertongkat. Dia boleh berjalan tapi dia kena bertongkat. Maka dalam keadaan tu, dia masih lagi boleh solat dalam keadaan berdiri. Lepas tu bila dia tak larat, baru dia duduk. Dia tak boleh terus-terus je start dengan duduk. Kalau dia berkerusi roda tu lain. Mungkin dia memang tak boleh berdiri langsung. Itu tak apa, boleh start dengan duduk.
Okay. Laju sangat ke saya cakap ni? Okay. Fi'li berdiri betul, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat akhir. Itulah tentang rukun solat. Okay. Setakat ni ada soalan berkaitan dengan solat? Okay. Puan, Ya. kalau solat jemaah tu nak dapatkan saf dia kena ikut arah imam tu kan? Bukannya kena ke kiri ke kanan ke? Kita kena betul-betul rapat belakang imam tu kan? Kena kalau solat jemaah pergerakan wajib ikut imam. Cuma kalau imam contoh kadang-kadang dalam keadaan imam tu dia terlupa. Dia terlupa berapa rakaat dia dah buat kan. Kita tahu sekarang dah rakaat ketiga. Imam tu pula dia ingat, kita tahu sekarang dah rakaat keempat tapi imam tu dia ingat sekarang tengah rakaat ketiga. So waktu dia nak bangun, maksudnya dia bangun tu dia dah waktu dia bangun tu bagi perkiraan kita tu adalah rakaat kelima lah kan. Tapi bagi kita tahu dah tu rakaat keempat. Maka dalam keadaan tu kita masih boleh memilih untuk kita duduk je sampai imam tu habiskan rakaat yang kelima yang dalam pandangan dia adalah rakaat keempat, dan kemudian kita tunggu sampai dia tahiyat akhir dan kita habis salam macam biasa. Kita kena tunggu sampai dia habis. Tapi kalau dia buat solat tu 3 rakaat yang mana sepatutnya solat tu 4 rakaat, maka tak cukup kan? Kena ulang baliklah solat tu. Sebab tak cukup dia punya rakaat kan? Tapi kena ikut imam. Dia ada satulah, sama ada kalau imam tu dia tak cukup 4 rakaat, dia baru buat 3 rakaat tapi dalam hati dia, dalam fikiran dia mungkin dah 4. Lepas tu dia bagi salam. Maka dalam keadaan tu ada ulama kata kita boleh mufaraqah, kita boleh berpisah daripada imam tu, kita bangun je untuk kita habiskan solat 4 rakaat. Itu pun ada pandangan macam tu juga. Okey. Apapun kita tak boleh mendahului perbuatan imam. Tak bolehlah imam tu baru sujud, kita dah bangun dah untuk rakaat seterusnya. Imam tu baru nak rokok, kita dah rokok dulu. Itu tak boleh. Kita punya perbuatan tak boleh advance daripada perbuatan imam. Okey. Itu tentang ibadat solat berjemaah. Ada soalan lagi untuk solat? Okey. So solat ni adalah rukun Islam yang kedua. Kenapa dia dalam kategori rukun Islam yang kedua? Pertama adalah satu kalimah. Kalimah yang akan membersihkan kita punya akidah daripada sebarang kepercayaan terhadap unsur-unsur yang lain. Yang kedua, solat sebagai rukun Islam yang kedua. Kenapa dalam Islam dia syaratkan mesti apa sahaja keadaan, sakit ke tak sakit ke, kecuali dalam 4 situasi tersebut kita masih wajib tunaikan solat. Okay, saya suka tertarik dengan satu pandangan ulama ni lah, dia bagi analogi. Kenapa solat ni sangat-sangat penting dalam kehidupan kita? Hingga kan kita dah sakit nazak pun wajib kita tunaikan solat. Sebab solat ni dia merangkumi keseluruhan rukun Islam dalam diri kita. Dalam solat ada syahadah, betul tak? Kan? Dalam solat kita ada melafazkan kalimah syahadah. Dalam solat sebenarnya melatih diri kita untuk melakukan ibadat puasa. Kalau perasanlah dalam solat kita tak boleh makan dan minum kan? Tu ibaratnya macam kita sedang berpuasa lah. Kalau kita makan dan minum maka solat kita terbatal. Dalam solat juga melatih diri kita untuk menunaikan zakat. Macam mana kita boleh menunaikan zakat sebenarnya dalam solat? Kita keluarkan duit ke apa? Siapa yang boleh bayangkan? Okey, katalah kita satu hari bekerja kan. Biasanya 1 jam kita kerja. Siapa yang biasa kerja part time? 1 jam berapa biasanya payment dapat? Anggaran kalau kamu punya rate ni. Siapa biasa bekerja? Kat McD ke? Kat KFC ke? Sejam rate dia berapa? Katalah RM10 sejam dapat RM10. Kita tunaikan solat dalam masa 5 minit. Sebenarnya dalam 1 jam tu kalau dipecahkan jadi 60 minit, jadi setiap minit kita tu sebenarnya ada nilaian duit, betul tak? Ada harga dia kan? Tapi kita ambil 5 minit yang mana 5 minit tu boleh bersamaan dengan beberapa amount ringgit, dan itulah yang kita gunakan untuk kita menunaikan solat. Maknanya dalam kita solat tu sebenarnya secara tak langsung kita dah keluarkan bahagian duit kita untuk menunaikan ibadat, untuk menyempurnakan ibadat tu. Mungkin tak nampak sangat lah kot, tapi sebab masa yang kita tunaikan solat tu kita tak
kita tak pernah nak bandingkan dia dengan duit kan. Tapi bayangkan bagi orang yang bekerja, kita sanggup ni bekerja 12 jam semata-mata nak dapat payment satu hari RM50. Sampai sanggup kita tak nak solat, sampai sanggup kita tak nak keluar untuk cari makan, nakkan dapat maksimum 12 jam kerja baru dapat full payment kan. So itulah ibaratnya, kita keluarkan sedikit, kita punya bahagian kita tu, bahagian 12 jam kita kerja sepenuhnya tu untuk solat. Seolah-olah macam kita keluarkan portion duit kita lah untuk membayar masa kita yang kita tunaikan solat. So itu ibarat macam kita membayar zakat lah. Okay. Dan dan akhir sekali dalam solat ada rukun Islam yang kelima, iaitu rukun seperti menunaikan haji. Menunaikan haji adalah rukun, dia punya syarat dia mesti berkemampuan, betul tak? Jadi solat ni wajib ditunaikan bagi orang yang berkemampuan. Walaupun sakit tu sebenarnya dia masih lagi berkemampuan. Dia tak berkemampuan tu sampai ke tahap yang koma tu lah, itu memang tak berkemampuan lah. Selagi mana dia masih lagi terlantar, sebenarnya dia berkemampuan. Sebab apa? Dia mampu untuk menggerakkan mata dia kan, menggerakkan alis kening dia kan, tangan dia, jari jemari tu dipanggil sebagai berkemampuan. Maka itulah kenapa solat itu dikatakan sebagai tunjang kedua dalam agama Islam, dalam rukun Islam, kerana dalam solat merangkumi keseluruhan rukun Islam sebenarnya. Dan apabila patah kita punya solat, rosak solat kita, maka rosaklah rukun Islam kita kan. Islam itu solat itu tiang agama. Barang siapa yang tidak solat maka runtuhlah tiang dalam runtuhlah agama dalam diri dia. So kita kena fahamlah, apa pun yang terjadi, solat wajib kita tunaikan. Okay. Itu berkaitan dengan solat. Okay. Dan puasa, puasa kita ada sikit lagi, puasa, zakat dan haji. Okay. So dan sebenarnya nak habiskan tentang beriman kepada Allah dan sebagainya ni. Tapi dia macam alright. Laju sikit lah sebab saya yang penting adalah tentang kalimah syahadah dan solat, itu yang sangat penting lah. Yang lain-lain ni benda yang kita dah biasa kan, yang kita dah biasa amalkan kan. Cuma kita mungkin perlukan sedikit pencerahan lah. Okay. Saya memang target nak habiskan lah bab 1, semampu kita boleh buat lah InsyaAllah. Kalau nak laju-laju sangat, lepas tu tak faham pun tak guna juga kan. Okay, so seterusnya rukun Islam yang ketiga adalah berpuasa. Okay, puasa saya rasa semua orang pun pernah mengalami pelaksanaan berpuasa, jadi tak ada apa kot yang merunsingkan. Ada apa-apa tak persoalan tentang ibadat puasa? Puasa ni adalah satu kewajipan, tapi dia tidaklah setegas solat. Solat tu dalam keadaan sakit macam mana pun wajib kena solat pada waktunya. Tapi kalau puasa ni, contoh kalau kita sakit, kita ada kelonggaran untuk tidak berpuasa disebabkan oleh kesakitan kita. Tapi wajib qada balik. Tapi puasa, solat tidak. Solat waktu sakit tu pun kena solat. Puasa waktu sakit tak boleh puasa, tak apa. Tapi qada lah bila dah sembuh. Okay, itu tentang puasa. Lagi apa? Puasa kalau dia dalam keadaan dia kesukaran, dia boleh berpuasa semampu mana yang dia semampu mana dia boleh berpuasa. Lepas tu kalau dia tak mampu, okay, dia boleh berbuka pada waktu yang dia rasa dia dah tak larat untuk berpuasa. Tu puasalah. Ada soalan tak tentang puasa? Rasa puasa ni tak banyak sangat kot bendanya. Zakat adalah zakat pula tentang harta. Mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Ya, saya buka kipas ni kalau suara bunyi kipas ni kuat sangat mengganggu, bagi tahulah Saya tak nak masuk bilik, malas nak masuk bilik aircon ni. Tengah saya tengah merehatkan dirilah lepas operation tu. Dia tak boleh bergerak banyak, so kita pun
Tu yang saya pun tak on kamera lah nanti kamu tengok muka sakit. Tapi kelas tetaplah nak on walaupun saya MC sebab kelas kita ni teori je kan. Okay, so zakat adalah pemberian kepada asnaf. Fakir adalah dia ada tahap-tahap tertentu berapa amount dia punya harta pendapatan banyak mana, dia dalam kategori fakir. Fisabilillah adalah bagi golongan orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Okay, menuntut ilmu di jalan Allah ni macam mana? Dia ambil subjek pengajian Islam, subjek belajar kitab-kitab Al-Quran, belajar kitab-kitab agama, itu boleh lah kan. Tapi kalau macam kamu, kategori tu mungkin ada sedikit syarat sikit lah, macam belajar yang fisabilillah yang paling jelas adalah yang belajar ilmu agama lah. Tapi kalau ada lebihan wang, mungkin pihak zakat dia bagi jugalah zakat kepada pelajar-pelajar seperti yang ambil bidang selain daripada agama. Setahu saya macam itulah kan. Jadi bagi siapa yang mungkin kamu ni dalam keadaan kategori fisabilillah, kamu ni tak boleh dikatakan kategori fisabilillah sebab bukan bidang agama. Tapi kalau nak perlu bantuan zakat, boleh je tanya dekat pihak zakat. Mungkin dia orang ada kategori lain. Tapi tak boleh masuk kategori fisabilillah lah. Mungkin kamu masuk dalam kategori miskin ke, al-gharimin ke, boleh. Tapi kategori fisabilillah ni adalah kategori yang untuk orang yang belajar ataupun yang berjihad di jalan Allah. Mu'allaf bagi orang yang masuk Islam. Riqab adalah golongan apa? Riqab. Dia ada kalau kita tengok pusat zakat, kalau kamu type lah pusat zakat Selangor, dia ada cerita saya pun ada ingat tak ingat jugalah tapi bolehlah kamu masuk pusat zakat masing-masing, dia akan tunjukkan lah info zakat, syarat zakat, penerimaan dan kriteria penerimaan zakat. Dia ada asnaf zakat kenal pasti ada 8 asnaf. Asnaf fakir, orang yang tiada harta atau pendapatan. Jadi kalau kamu nak minta zakat, kamu boleh analyse lah diri kamu dalam keadaan yang mana kan. Asnaf miskin, dia ada harta lah juga berbanding fakir. Fakir ni langsung tak ada. Asnaf amil adalah orang yang mengutip zakat tu, bahasa mudah dia orang yang mengutip zakat. Asnaf mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Asnaf riqab adalah orang yang sedang macam dia kena belenggu, macam apa? Macam dia dalam keadaan darurat lah dia macam kena tebus ke ataupun dia susah lah, dia susah. Kalau dia tak dapat bantuan zakat tu, mungkin kehidupan dia akan dizalimi. Itu pun nanti pihak zakat lah yang akan tentukan macam mana kategori dia kan. Asnaf fisabilillah adalah golongan yang berusaha kan. Ni orang yang belajar lah, belajar ilmu agama Asnaf gharimin adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang. So berhutang yang macam mana tu? Dia ada kategori dia kat sini. Dan kemudian asnaf ibnu sabil, orang yang sedang musafir. Musafir pun sebenarnya dia boleh layak dapat zakat. Itu maksud dia lah kat sini saya tak share yang ini kategori. Kamu tak nampak kat sini. Kamu nampak dekat window sini je, kamu tak nampak. Saya dah buka dah ni. Kamu tak nampak lah. Pusat zakat Selangor ni dia pergi new tab tapi dia tak pergi dekat ni. Okay, baru nampak. Sorry Tadi macam mana dia boleh pergi tempat lain pula. Bukan sebab saya klik yang ni Kalau pergi dekat info zakat, pergi dekat penerima kriteria, okay, barulah betul dia jumpa. Okay. Kamu akan dapat tengoklah asnaf fakir, asnaf miskin, asnaf amil, asnaf mu'allaf, asnaf riqab, asnaf fisabilillah, asnaf gharimin, asnaf ibnu sabil. Ini kalau kamu nak tahu kategori asnaf tadi Okey, jenis-jenis zakat, ini zakat yang kita boleh keluarkan. Okey. Zakat fitrah hanya pada bulan Ramadan sahaja.
Zakat harta ada beberapa lah kategori, iaitu zakat pendapatan atau perniagaan atau ternakan atau tanaman. Yang kedua zakat simpanan atau emas atau saham. So dua-dua jenis zakat ni dia ada dia punya pengiraan dia sendirilah. Dekat sini kita tak terangkanlah cara pengiraan. Kalau nak kira boleh pergi je dekat website lembaga zakat, ikut negeri masing-masing. Sekarang dah ada button bayar online. Ikut je dia punya cara-cara macam mana nak bayar online ataupun nak direct debit. Kalau saya gunakan kaedah direct debit. Kita declare kita punya pendapatan, lepas tu dia akan kirakan berapa banyak potongan patut kita buat tiap-tiap bulan. Jadi dia terus potong saya punya gaji. Itu pun boleh. Zakat pendapatan ni dia tak ada pada zaman Nabi. Tapi dia adalah ijtihad para ulama' berdasarkan kepada dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia adalah dia punya kajian-kajian dia. Yang penting dia ada dalil. Cuma dalil dia tu mungkin tak menjurus secara langsung kepada zakat pendapatan. Tapi ulama' tu dia buat kajian, dia buat perbahasan, dia baca-baca, dia kata tengok boleh. Dia masuk juga dalam unsur-unsur boleh dikenakan zakat. Zakat pendapatan ni diperkenalkan oleh Allahyarham Dr. Yusuf Al-Qardawi, Mufti Mesir. So beliaulah yang memperkenalkan kaedah zakat pendapatan. Maka waktu sekarang kita dah ada gaji tetap, kita boleh mengeluarkan zakat pendapatan. Zaman Nabi dulu tak ada Zaman Nabi kategori zakat perniagaan, ternakan, tanaman, zakat harta sahaja. Dia tak ada kategori zakat pendapatan. Tapi pendapatan sekarang dah ada jenis pendapatan tetap dan pendapatan tak tetap kan. So dia dah boleh buat. Okay. Dan akhir sekali adalah tentang ibadat haji. Okay. So ibadat haji menuju atau mengunjungi ke sesuatu tempat, manakala dari segi istilah bermaksud mengunjungi Baitullah pada masa-masa tertentu, bulan haji, Zulhijjah serta melaksanakan perkara-perkara yang wajib bagi ibadat haji. So ini adalah rukun dia dan wajib dia. Apa beza rukun dengan wajib dia? Okay. So rukun dia adalah, rukun haji adalah aktiviti yang mesti dilakukan oleh jemaah haji. Kalau tak buat, haji dia tak sah. Wajib haji adalah wajib buat, tapi kalau tak buat, dia sah juga tapi dia kena dam. Pernah dengar kan dam kan? Tu orang panggil, orang Melayu selalu cakap kan dam haji kan. Lebih kurang gitulah Tapi bukanlah maksud begitu dam hajinya. Okay. Apa rukun haji? Ini kalau tak buat, haji dia tak sah. Dia kena niat ihram haji, dia kena wukuf, kena ada bergunting atau bercukur, kena tawaf, sa'i dan tertib. Kalau tak buat ni, maka haji dia tak sah. Jangan kita ingat orang pergi haji tu semuanya haji dia sah. Tak macam solat juga. Bukan semua orang yang solat tu solatnya sah. Disebabkan dia tak fulfill rukun, maka solat dia hanyalah sekadar di pandangan mata sahaja dia menunaikan solat. Padahal solat dia tak sah pun, kan? Tak diterima pun. Begitu juga haji. Kalau dia tak ikut rukun ni, maka haji dia boleh jadi tak sah, tak sempurna. Okay, wajib haji pula, ini yang kita tengok ibadat yang dia buat. Waktu dalam mengerjakan haji, ada perbuatan yang dia kena lakukan, iaitu niat di miqat, ada larangan ihram, kena bermalam di Muzdalifah, kena melontar jamrah, kena bermalam di Mina, kemudian ada melontar di ketiga-tiga jamrah. Kalau tak buat salah satu ni, dia kena bayar denda, dia kena dam. Itu maksud dia. Okay. Saya tak pergi detail kat situ sebab mungkin dalam kalangan kita belum lagi sampai pengetahuan ke arah tu kan. Jadi kita cuma nak perkenalkan sajalah perkara tersebut. Kurang-kurang kamu ada pengetahuan bahawa haji ni ada dua, rukun dan juga wajib. Rukun tak buat tak sah. Wajib tak buat boleh sah tapi kena dam. Dam tu adalah jenis-jenis dam dia. Kena sembelih haiwan, kena ni dan sebagainya lah So aktiviti pengukuhan. Dalam classwork tu, dalam Google Classroom tu ada Jamboard kan. Papan Jamboard tu kamu boleh pergi ke sebelah ni. Okay, saya akan buka button. Okay, kita nak mengakhiri kita punya sesi dah ni. Okay, rukun iman kita akan pergi. Masuk dalam Google Classroom tu. Pergi dekat lembaran aktiviti dalam kelas, pergi dekat latihan topik tu, masuk hikmah berzakat. Okay. Masuk page yang kedua. Hikmah berzakat. So apa soalannya? Soalannya dia adalah setiap orang berikan 3 hikmah mengeluarkan zakat. Okay. Apakah kebaikannya kalau kamu dapat keluarkan zakat? Okay. Cuba jawab dekat dalam papan Jamboard kita ni.
Apa hikmahnya kalau kamu dapat keluarkan zakat? Okey, sila jawab. Sila jawab. Apakah hikmah? Seorang bagi satu pun tak apa. Kita ada 13 orang. Ni ada berapa orang yang keluar awal ni? Saya boleh trace kehadiran. Berapa minit dia join live kita, berapa minit dia dah left keluar saya boleh trace ni. Sebab tu saya pakai akaun rasmi. So siapa yang tak cukup masa tempoh kelas kita ni, saya anggap dia tak hadir lah Kalaupun dia online lepas tu dia tak ada pun depan dia punya laptop ataupun handphone, itu antara dia dengan Tuhan lah. Kalau dia culas macam tu, dia mengelak-ngelak, itu saya tak boleh nak kontrol lah kan. Tapi kalau dia online tapi dia keluar awal, itu saya anggap dia tak hadir lah. Okey, silakan jawab cepat hikmah berzakat. Saya bagi masa 5 minit. Kita akan habis slot kita ni dalam pukul 11 suku Okey, silakan jawab. Hikmah berzakat, maksudnya bila kita mengeluarkan zakat, apa yang kita akan dapat? Apa yang kebaikan yang kita perolehi? Agak-agak apa? Kita tak pernah terfikir untuk keluarkan zakat. Cuma terfikir untuk menerima zakat sahaja. Boleh jadi begitu ke? Hikmah berzakat. Okey, ada jawab. Terima kasih. Mensyukuri nikmat Allah. Lagi apa? Bila kita mengeluarkan zakat, apa yang kita akan rasai, apa yang kita akan perolehi? Okey, bagus. Kita dapat menolong orang susah. Kan? Lagi apa? Takkan tak ada kan? Kalau tak ada hikmah, takkan Allah suruh kita buat sesuatu tu, betul tak? Allah tak minta kita supaya hanya sekadar mengharap pada wang zakat. Tapi kenapa zakat ni dia boleh jadi rukun Islam yang ketiga? Apa sebabnya? Kan? Dalam Islam ni mesti ada hikmah dia bila Allah wajibkan sesuatu. Macam yang contohlah kalimah syahadah. Allah wajibkan sebab apa? Sebab dia adalah pembeza antara orang Islam dan orang kafir. Kemudian kenapa Allah wajibkan juga solat? Walaupun dalam keadaan sukar macam mana pun kita wajib solat, sehingga kan boleh kalau tak berwuduk pun boleh solat, boleh kalau tak menghadap kiblat pun boleh solat, tak menutup aurat pun boleh solat dalam keadaan kesukaran kan. Apa sebabnya? Sebab solat tu saya dah bagi analogi kan, dia umpama tiang kepada kehidupan kita. Runtuh solat kita, runtuhlah agama kita kan. Betapa banyaknya elemen-elemen penting dalam solat. Itu sebabnya solat tu adalah hubungan kita dengan Allah. Okay. Zakat pula macam tu lah. Mesti ada sebab kenapa Allah wajibkan bagi orang yang berkemampuan untuk membayar zakat. Ada sebabnya kan? Apa sebabnya agak-agak? Apa sebabnya kita kena mengeluarkan zakat? Okay. Sebab dalam kehidupan kita ada masa-masanya yang kita, contohlah kita bekerja. Tempoh kita bekerja, kita dibayar ikut gaji. Gaji kita lah kata satu hari 10 jam tu kita dapat RM100. Jadi majikan kita suruh kita bekerja dengan gaji tersebut, kita kena bekerja lah, kita tak boleh culas. Kadang-kadang pernah tak kita buat benda yang selain daripada yang majikan kita suruh buat waktu kita bekerja kan? Kadang-kadang kita buat benda yang di luar daripada konteks pekerjaan kita. Itu sebenarnya menyebabkan soal keberkatan lah dalam kita mencari rezeki. Sebab kita buat kerja di luar daripada yang disuruh kan. Kadang-kadang kita tak tahu kan, ada waktu kita culas, ada masa kita curi tulang, ada masa kita buat kerja-kerja yang tak dibenarkan, walaupun kerja kita siap dan sebagainya. Jadi tujuan untuk kita berzakat adalah untuk menyucikan harta kita lah. Kita nakkan harta kita tu diberkati, kan, bersih, supaya dalam duit kita tu sebenarnya ada duit hak untuk orang lain juga sebenarnya. Sebab Islam ni dia nak mengagihkan kekayaan sesama manusia. Dia tak ada konsep yang kaya semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Tak ada. Islam dia punya konsep adalah semua orang akan mendapat bahagian yang sama adil, yang sama rata. Yang kaya dia akan keluarkan 2.5% untuk diberi kepada orang miskin. Yang miskin tak layak bayar zakat, dia akan menerima 2.5% daripada orang yang kaya tadi. Maka diharapkan dengan itu, ekonomi Islam dia akan jadi balance, dia akan jadi seimbang. Dia tak adalah makin kaya, yang miskin ni tak cukup nak makan pun. Yang kaya ni pergi haji dah 20 kali kan.
So sebenarnya adalah untuk memupuk semangat kasih sayang kan. Inilah yang kamu jawab ni baguslah. Mengeratkan hubungan silaturahim, menenangkan hati. Sebenarnya kita jangan takutlah harta kita berkurang apabila kita membayar zakat. Kan? Harta tak akan berkurang sebab rezeki Allah dah tetapkan. Dari kita sebelum lahir lagi Allah dah tetapkan rezeki kita banyak mana. Jadi bila Allah lebihkan rezeki kita, janganlah kedekut untuk kita keluarkan zakat. Jangan kita berkira-kira kan. Harta sentiasa rasa cukup, tak kurang walaupun bayar zakat. Kalau dia rasa tak cukup macam mana? Aku dah keluarkan zakat RM10,000. Dah susut lah duit aku RM10,000 kan. Tu hati dia belum bersih lagi lah. Kena bersihkan lagi. Supaya bersifat pemurah. Okay, bagus untuk menanamkan sifat pemurah. Lagi apa? Dapat membantu meringankan beban. Kita seronok kan dapat zakat kan? Jadi orang yang memberi zakat tu dia pun akan rasa macam tu lah. Cuba kita letak diri kita dalam keadaan kita menerima zakat. Kita mesti seronok. Jadi kita kena ada juga perasaan untuk membayar zakat. Supaya kita dapat memberi kegembiraan kepada orang yang memerlukan. Berzakat dapat menghapuskan dosa. Ya ke zakat dapat hapus dosa? Dia ibadat dalam Islam ni dia mesti kena ada petunjuk dia kan. Zakat menghapuskan dosa. Zakat itu dapat membersihkan lah, itu lebih tepat lah. Berzakat dapat membersihkan harta kita, itu lebih tepat lah jawapan tu. Membersihkan hati dari sifat tamak, bukan sifat keji, sifat tamak. Okay, dapat membuang sifat kedekut pada diri. Okay, ganjaran 700 kali ganda pahala. Okay, so betul lah tu semuanya. Okay, Alhamdulillah. Sesi kita untuk topik pada hari ini berkaitan dengan rukun Islam. Selesai dah. So saya harap dengan ringkasan aktiviti kita pada hari ini dapat memberi sedikit pencerahan lah tentang rukun Islam. Okay. Setakat ni ada soalan berkaitan dengan rukun Islam? Okay, sebelum mengakhiri kita punya kelas pada hari ini, saya untuk minggu ni saya nak kamu buat satu latihan lah. So latihan ni juga sebagai pengganti kepada kelas yang minggu lepas. So dalam saya punya portal ni saya dah share kan dekat dalam stream Google Classroom dekat bawah ni. Portal pembelajaran digital pendidikan Islam. Kalau kamu klik, kamu akan nampak paparan yang inilah. Okay, yang saya sharekan dalam kelas ni. So bila kamu masuk, kamu pergi kepada e-games. Okay, saya nak kamu buat latihan aktiviti digital 1, 2, 1 dan 2 lah. Okay. 1 sebenarnya boleh lah sebab kita nak habiskan kelas minggu lepas kan. Buat aktiviti digital 1, 2 dan 3. Okay, aktiviti digital 1, 2 dan 3. Klik saja dan kamu terus buat. Dan sila letakkan nama sebenar bila kamu buat tu aktiviti ni. Jangan letak nama Sagittarius ataupun pencinta abadi ataupun Honolulu ataupun Miao Au. Janganlah letak nama sebenar supaya senang saya nak trace kamu punya nama dan aktiviti. Setakat ni jelas arahan saya? Faham ke? Okay. So aktiviti digital 1, 2 dan 3 kamu boleh completekan pada minggu ini. Saya akan trace kamu punya aktiviti ni dan siapa yang tak buat aktiviti 1, 2 dan 3 ni saya anggap dia tak hadir lah untuk sesi kelas minggu lepas. Minggu lepas memang kita tangguh kelas kan sebab tak datang sebab ramai konvo. Tapi saya kena gantikan lah juga dengan sesuatu aktiviti kan supaya tak kelompongan lah jadual tu. Okay. So sebagai gantinya adalah kamu kena buat aktiviti digital 1, digital 2 dan digital 3 dan gunakan nama yang sebenar. Alright, itu sajalah untuk sesi kelas kita pada hari ini. Pautan rakaman kelas kita pada hari ini saya akan share di dalam classwork kita untuk topik 1 ni. Alright. So itu sajalah conclusionnya pada hari ini. Kita telah mempelajari topik Islam sebagai ad-din bagi subtopik rukun Islam. Rukun Islam ada 5 perkara dan kita telah pergi setiap satu perkara
terutamanya rukun yang pertama dan rukun yang kedua dengan sangat jelas, dan mudah-mudahan ilmu itu dapat diamalkan dan disampaikan kepada orang lain juga. Okay, sebelum saya mengakhiri, saya ingin ingatkan sekali lagi supaya anda membuat aktiviti dalam topik 1, aktiviti digital 1, 2 dan 3 sebagai pengisian penggantian kelas pada minggu lepas. Okay, setakat ni jelas ya? Okay, itu sahaja. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada sebarang soalan, jangan segan untuk tanya saya untuk sebarang pencerahan. Itu sahaja. Saya ucapkan terima kasih pada semua di atas kehadiran anda. Kita tutup majlis ilmu kita dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua dan assalamualaikum. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Sama. Terima kasih. Okey. Dah hujan dah kat sini. Terima kasih Puan. Okey.